Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan mulakan dengan pembelajaran dalam subjek fizik. Okey, dalam subjek fizik ni kita pengenalan dulu sikit. Ada 6 bab. Jadi untuk bab yang pertama ni adalah tentang pengukuran. Okey. Bab pertama adalah pengukuran, yang adalah kita tengok dulu adalah tentang kuantiti fizik. Okey, harap semua dah bersedialah. Okey, kuantiti fizik ni terbahagi kepada dua, iaitu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, definisi bagi kuantiti asas adalah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Manakala kalau untuk kuantiti terbitan, dia diterbitkan, maksudnya dia boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain melalui pendaraban atau pembahagian. Jadi ingat macam ni lah, kalau asasnya asas je, dia tak boleh terbitkan dari yang lain. Kalau kuantiti terbitan ni nama pun terbit, dia diterbitkan daripada kuantiti asas ni. Okey. Okey, seterusnya ini adalah kuantiti asas yang kamu kena tahu. Biasa kata silap cikgu kamu dah jumpa dalam tingkatan 1. Okey, asas fizik. Okey. Jadi untuk fizik kita dalamkan lagi, kita ada 7. Okey, ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Okey, kuantiti asas ada 7. Yang pertama adalah panjang. Okey, ini adalah kuantiti fizik lah. Kuantiti fizik yang merupakan kuantiti asas yang pertama adalah panjang. Ini adalah dia punya simbol L, diwakili dengan L, dan unit SI. Unit SI ni kita punya pengukuran dia, ukur dia tu panjang tu dalam unit apa. SI adalah standard satu dunia menggunakan unit SI ini. Jadi kalau kuantiti asas ni, kalau panjang, dia mesti diukur dalam meter. Okey. Meter, dan dia punya simbol adalah M. Kedua kita ada jisim. Jisim, simbol dia adalah M. M ini sebenarnya adalah mass. L ini pun sebenarnya adalah length. Okey, jisim, unit SI dia adalah kilogram. Masa, simbol dia adalah T, iaitu time. Dan unit SI dia adalah saat. Kemudian kita ada suhu termodinamik, T, iaitu temperature. Dia gunakan T besar untuk bezakan dengan masa. Masa T kecil. Dan unit SI dia adalah Kelvin. Kelvin bukan darjah Celsius. Kelvin lah unit SI. Darjah Celsius tu bukan unit SI untuk suhu. Kemudian kita ada arus elektrik. Kita ada I, iaitu ampere, diukur unit ampere. Kemudian kita ada keamatan berluminosity. Ini adalah IV. Keamatan berluminosity ni adalah untuk cahaya. Dia punya berapa dia punya keamatan untuk cahaya lah untuk satu alat. Okey, dia punya unit dia adalah kandela. Kemudian kita ada kuantiti bahan yang diukur, kuantiti asas dia ada simbol adalah N, dan unit SI dia adalah mol. Yang penting adalah dia punya simbol ini. Okey, simbol ini akan kamu jumpa dalam rumus. Okey, semua rumus fizik akan dibentuk melalui simbol-simbol kuantiti asas ini. Jadi kamu kena ingatlah L tu apa, M tu apa, T dan sebagainya. Okay, kemudian kita tengok kuantiti terbitan. Dalam kuantiti terbitan, ini adalah contoh. Okey, contoh untuk kuantiti. Sebenarnya kita ada banyak kuantiti terbitan yang telah diterbitkan daripada kuantiti asas. Ini cikgu bawa beberapa contoh sebenarnya daripada buku teks. Okey, contohnya adalah kuantiti fizik isi padu. Isi padu dia diwakilkan dengan V. Kenapa dia adalah kuantiti terbitan? Sebab untuk mendapatkan isi padu macam mana kita kira? Iaitu contohnya sini adalah L kuasa 3. Okey, contohlah isi padu untuk kubus. Kita tahu dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi ini semuanya adalah panjang. Okey, panjang darab panjang darab panjang. Okey,
Panjang tak panjang. Ini panjang, ini semua adalah kuantiti asas yang membentuk kepada kuantiti terbitan. Sebab itu bila panjang, kita dapat P kuasa 3, iaitu L kuasa 3. Okey. Inilah kuantiti asas yang didarabkan yang akan dapat isi padu. Okey, sebab itu isi padu adalah kuantiti terbitan. Contoh yang lain adalah halaju. Okey, ni tengok halaju. Halaju adalah kuantiti terbitan. Kenapa? Sebab untuk mendapatkan halaju, kita kira daripada L per T, iaitu panjang bahagi dengan masa. Baru kita dapat halaju. Sebab itu dia adalah kuantiti terbitan. Jadi cikgu harap kamu boleh bezakanlah macam mana nak dapatkan kuantiti terbitan dan kuantiti asas. Kuantiti asas dia stand alone, dia sahaja yang 7 tadi tu. Kalau dalam rumus, kalau kamu jumpa rumus yang dah menggabungkan kuantiti asas, dalam tu ada panjang, dalam tu ada masa, dalam tu ada suhu. Jadi itu adalah kuantiti terbitan. Okey. Contoh last sekali, okey, ketumpatan. Nak dapatkan ketumpatan, iaitu panjang, bukan panjang, sorry. Jisim bahagi dengan isi padu. Dan dia adalah, jisim adalah, tadi, ini adalah dia punya simbol, dan terjemahkan simbol, iaitu M, bahagi dengan isi padu. Isi padu adalah L darab L darab L. Jadi kamu nampak sini, ini semua adalah kuantiti asas yang membentuk kuantiti terbitan, iaitu ketumpatan. Okey, next kita tengok kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey, untuk kuantiti skala adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude. Tetapi kuantiti vektor dia ada magnitude dan arah. Okey. Tengok situasi untuk supaya kamu lebih jelas. Contoh ni, situasi ni dalam tengah PJ. Okey, cikgu ni bagi arahan. Okey, murid-murid sila berkumpul di tengah dan lari mengikut arahan saya. Yang pertama sekali, dia kata lari sejauh 50 meter. Yang kedua situasinya ialah lari sejauh 50 meter ke arah pokok itu. Adakah ini berbeza? Ya, sebab yang pertama ini dia tidak dinyatakan dia punya arah. Okey, bila tidak dinyatakan dia punya arah, dia adalah kuantiti skala. Jadi ini adalah kuantiti skala. Sebab dia hanya bagi sejauh 50 meter. Nak lari ke mana? Suka hati. Jadi itulah kuantiti skala. Tapi kalau kuantiti vektor, dia ada magnitude. Magnitude ni adalah 50 meter dan arah itu ke arah pokok itu. Okey? Ini adalah perbezaan untuk kuantiti skala dan kuantiti vektor. Okey, inilah contoh untuk kuantiti skala dan kuantiti vektor. Antara contohnya adalah jarak, luas, panjang, kerja, suhu, masa, isi padu. Untuk kuantiti vektor, sesaran, halaju, daya, pecutan, momentum. Kenapa ini semua ada arah? Senang kamu ingat yang ada arah lah. Asalkan benda itu ada arah, itu adalah kuantiti vektor. Selain daripada itu adalah kuantiti skala. Sebab dia tidak punya arah. Okey? Itu untuk hari ini. Untuk hari ini kita cover itu dua dulu. Itu kuantiti asas, kuantiti terbitan, kuantiti skala dan kuantiti vektor. Jadi untuk hari ini punya latihan. Okey. Cikgu nak kamu lengkapkan yang kosong-kosong ini. Okey. Dia ada yang dah isi, ada yang masih kosong. Apa yang perlu kamu buat ialah dia dah bagi dah sini kuantiti. Ini adalah untuk latihan kamu tukarkan kuantiti terbitan kepada kuantiti asas. Okey. Dia dah bagi dah macam contoh sini. Okey, luas. Luas kita wakilkan dia sebagai A. Dan rumus nak dapatkan A adalah L kuasa 2. Jadi untuk sebutan dalam kuantiti asas ni, kamu tengok balik tadi. 7 senarai tadi tu. Okey. L kuasa 2 adalah length. Jadi L kuasa 2 adalah L darab L. Jadi sebutan dalam unit. Tukarkan L ni kepada unit. Kamu tengok balik jadual tadi. L adalah M darab M, iaitu kita dapat M kuasa 2. Okey. Jadi cikgu nak kamu cuba untuk lengkapkan yang ini. Ada ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, cuba dulu, cuba. Tengok yang
tengok ini, kemudian tengok jadual kuantiti asas tu. Kemudian baru kamu boleh buat. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.